action let's go 수업 건물을 찾으러 Pagi dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan Enam akan memperkenalkan projek kekasihan tentang perubahan kulit lembang. Saya akan meneruskan dengan satu kosong pengenalan. Menurut Dr. John 1980, peta ialah gambar raja atau analog yang selalunya mempunyai dua dimensi dan menunjukkan permukaan bumi atau kawasan-kawasan yang boleh dipetakan. Menurut Kamus Dewan Edisi keempat pula, peta ialah lukisan pada kertas yang menunjukkan kedudukan negeri, sungai, gunung dan sebagainya. Topografi pula merujuk kepada pemetaan yang terperinci tentang sesuatu kawasan. Menurut Muhammad Khairil Hisham Muhammad Asyari, 46 tahun, asal-usul nama Rembau diperoleh daripada nama pokok Rembau yang terletak di sekitar batang ramuan kota. Rembau terletak di arah selatan bersepadan dengan negeri Melaka. Daerah Rembau seluas 402.76 km persegi atau 41.512 hektar dengan penduduk seramai 43.011 orang yang mendiami 17 mukim dan mengandungi 204 buah kampung. Jadi, saya akan teruskan lagi dengan objektif kajian kami. Terdapat 3 objektif kajian yang telah kami perolehi, iaitu yang pertama, mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan ciri-ciri budaya yang terdapat di peta kawasan daerah Rembau Negeri Sembilan. Dan yang kedua pula, menjelaskan sejauh manakah ciri-ciri fizikal di kawasan daerah Rembau Negeri Sembilan mempengaruhi jenis guna tanah, taburan dan aktiviti ekonomi penduduk. Dan yang terakhir pula, mencanangkan langkah-langkah untuk meningkatkan kemahiran menafsir peta, terutamanya peta topografi dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Saya akan meneruskan pembentangan dengan menjelaskan ciri-ciri fizikal yang terdapat di peta topografi Rembau. Ciri yang pertama iaitu bukit. Terdapat 63 bukit di peta topografi secara keseluruhannya, di mana bukit tertinggi iaitu Bukit Ulu Pilah dengan ketinggian 911 meter, manakala bukit terendah terdiri daripada Bukit Betang dengan ketinggian 40 meter. Ciri yang kedua yang terdapat di dalam peta topografi Rembau iaitu gunung. Terdapat 6 buah gunung secara keseluruhannya, di mana gunung yang tertinggi iaitu Gunung Pasir dengan ketinggian 892 meter, manakala gunung yang terendah iaitu Gunung Tampin dengan ketinggian 734 meter. Seterusnya ciri kedua yang ketiga ialah kontur. Seterusnya sungai. Sungai juga merupakan salah satu ciri fizikal yang terdapat di peta topografi Rembau, di mana terdapat 92 batang sungai secara keseluruhannya di dalam peta topografi Rembau. Taman Pulau Jeram juga merupakan salah satu ciri fizikal yang terdapat di dalam peta topografi Rembau. Dan akhir sekali iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi, di mana terdapat kawasan hutan rimba di kawasan peta topografi Rembau dan juga terdapat tumbuh-tumbuhan semula jadi seperti belukar, riung dan huma rumput. Seterusnya, saya akan membentangkan ciri budaya yang terdapat dalam peta topografi Rembau. Ciri budaya pertama adalah pertempatan. Di dalam peta topografi Rembau terdapat 232 pusat pertempatan, di mana pertempatan-pertempatan ini mempunyai pola pertempatan tertentu. Pola pertempatan yang pertama adalah pola pertempatan berjajar seperti di Kampung Empang Batu di bahagian barat peta. Pola pertempatan kedua adalah pola pertempatan berpusat seperti di Kampung Seri Melenggang di bahagian selatan peta. Pola pertempatan berselerak seperti di Kampung Tiaw Yu di bahagian timur peta, dan pola pertempatan berkelompok di Kampung Bukit Tempurung di bahagian barat laut peta. Ciri budaya yang kedua yang terdapat dalam peta topografi Rembau adalah sistem pengangkutan. Terdapat 2 jenis sistem pengangkutan yang terdapat dalam peta topografi Rembau. Yang pertama adalah jalan raya seperti di Lebuh Raya Pedas Linggi dan jalan Johor Rembau Johor. Manakala untuk sistem pengangkutan yang kedua adalah stesen kereta api seperti di KTM Rembau. Ciri budaya ketiga yang terdapat dalam peta topografi Rembau adalah rumah ibadat. Terdapat 3 jenis rumah ibadat yang terdapat dalam peta topografi Rembau. Rumah ibadat yang pertama adalah masjid seperti di Masjid Jami' An-Nur Rembau. Yang kedua adalah gereja seperti di The Church of the Visitation Rembau, dan yang ketiga adalah kuil seperti di Hindu Temple. Ciri budaya yang keempat yang terdapat dalam peta topografi Rembau adalah pusat pendidikan dan kesihatan. Contoh pusat pendidikan yang terdapat dalam peta topografi Rembau adalah di UiTM Rembau, iaitu pusat pendidikan tinggi yang dapat di dalam peta topografi Rembau. Manakala contoh hospital yang dapat dalam peta topografi Rembau adalah Hospital Rembau. Ciri budaya yang kelima adalah taman rekreasi. Taman rekreasi yang dapat dalam peta topografi Rembau contohnya adalah jambatan gantung Tasik Rembau yang menjadi pusat rekreasi penduduk-penduduk di kawasan daerah Rembau ini. Ciri budaya lain yaitu kawasan pertanian. Antara kawasan pertanian yang terdapat di daerah Rembau ialah ladang getah, seperti di ladang Dangge. Kawasan tersebut sesuai untuk kawasan penanaman getah karena
kawasan yang bertanah pama dan luas. Terdapat juga kawasan tanaman sawit, seperti di ladang Gedak. Kegiatan pertanian tersebut sesuai dijalankan di kawasan itu karena bertanah pama dan mempunyai sistem aliran yang baik. Ada juga kawasan tanaman padi seperti di Kampung Nerabai. Tanaman padi dijalankan untuk makanan seharian penduduk di kawasan tersebut. Seterusnya, ciri budaya yaitu kawasan perdagangan, seperti kawasan perindustrian Cembong dan kawasan pangkalan nelayan Sungai Timan. Terdapat juga ciri budaya lain yaitu kemudahan awam. Adanya kemudahan awam, institusi kerajaan seperti Balai Polis Rembau, pejabat daerah, Tanah Rembau, dan pejabat pos Rembau. Ciri budaya yang terakhir ialah tanah perkuburan, seperti tanah perkuburan Islam Rembau dan tanah perkuburan Islam Kampung Solok. Seterusnya, 4.0 yaitu, sejauh manakah ciri-ciri fisikal yang terdapat di atas peta daerah Rembau, Negeri Sembilan mempengaruhi jenis guna tanah taburan dan aktiviti ekonomi penduduk. Ciri fisikal yaitu air terjun dan jarang rekreasi Sungai Talan Kampung Bintongon menjadi kawasan pelancongan dan aktiviti rekreasi seperti berkelah dan bermandi manda. Terdapat beberapa kemudahan seperti tandas, pondok dan bangunan yang dibangunkan di kawasan tersebut. Terdapat juga penanaman pokok-pokok kelapa di kawasan tersebut. Selain itu, ciri fisikal seperti Bukit Pukau yang terletak di bahagian barat Laut Peta dengan latitude 2.65541 darjah utara dan 102.14370 darjah timur, mempunyai ketinggian mencapai 842 meter, menjadi tempat pelancongan kepada penggemar-penggemar aktiviti pendakian dan masih menjadi habitat kepada berbagai jenis flora dan fauna. Seterusnya adalah kawasan kuntur seperti di Kampung Tanah Datar Bongge yang menjadi lokasi penanaman getah karena mempunyai tani beralun dan bersairan baik. Selanjutnya ialah sungai, yaitu Sungai Rembau di bahagian barat daya peta mempunyai panjang sekitar 83.5 km. Aktiviti pelancongan dinamakan Sungai Rembau River Safari, aktiviti pengangkutan air dan darat, aktiviti penyagaan yaitu restoran Sungai Rembau ikan bakar, aktiviti penanaman sawah padi dan getah dijalankan, dan wujud kawasan penempatan contohnya di Kampung Anak Aceh. Di samping itu ialah Gunung Rembau di bahagian tenggara peta dengan latitude 2.56081 darjah utara dan longitude 102.17613 darjah timur, mempunyai ketinggian setinggi 884 meter sebagai destinasi pelancongan yaitu aktiviti rekreasi dan pendakian, dan juga dikelilingi dengan berbagai jenis flora dan fauna. Aktiviti penyagaan seperti pembukaan kafe dan penginapan. Akhir sekali ialah kolam air panas yaitu di bahagian barat peta menjadi tempat aktiviti rekreasi. Aktiviti penyagaan turut didirikan seperti homestay Rembau Haji Zainab. Dan aktiviti pengangkutan dan perhubungan juga dibina dengan adanya landasan kereta api. Saya akan teruskan lagi dengan 5.0 yaitu cadangan untuk langkah-langkah meningkatkan kemahiran peta topografi dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Jadi idea yang pertama ialah memahami asas peta topografi. Pemahaman asas peta topografi amatlah penting sebelum melangkah dengan yang lebih kompleks. Pelajar-pelajar perlulah memahami asas-asas peta topografi seperti simbol-simbol dan tanda-tanda untuk ciri-ciri fizikal dan ciri-ciri budaya yang mewakili bentuk muka bumi seperti sungai, lereng dan bukit. Sebagai contoh, kawasan yang lebih landai akan dipersembahkan dengan garisan yang lebih rapat, manakala garisan yang jarang akan digunakan untuk kawasan yang lebih landai. Yang kedua pula ialah penggunaan perisian GIS. Penggunaan perisian ini dapat membantu pelajar-pelajar dengan memahami lebih meluas tentang peranan ilmu geografi dalam kehidupan mereka. Misalnya, perisian GIS ini membantu pelajar untuk menganalisis data yang telah mereka kumpul dan mempraktikkan keupayaan berfikir secara kritis dan selain itu juga penggunaan alat atau bahan bantu mengajar dalam subjek geografi. Tayangan video juga dapat memberikan kefahaman yang lebih mendalam tentang cara dan teknik dalam pemetaan. Sebagai contoh, alat peta animasi memudahkan pelajar untuk mengakses berbagai lapisan data dan beberapa alat pemetaan. Selanjutnya ialah latihan orientasi di kawasan lapangan. Pelajar dapat menghubung informasi peta dengan persekitaran alam yang lebih nyata. Kenaan ini membantu memudahkan mereka kerana mempunyai gambaran yang jelas tentang ciri fizikal dan ciri budaya. Ini ialah membina model secara berperingkat.
Modul yang dibina mempunyai beberapa soalan dan latihan untuk mengukuhkan lagi kemahiran pelajar-pelajar sekolah menengah. Pelajar juga disarankan untuk menyiapkan tugasannya berdasarkan pengalaman yang sedia ada. Keadaan ini memudahkan guru untuk mengukur kemahiran mereka berdasarkan modul yang diberikan.